Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi insyaAllah hari ini kita akan sambung lagi video tentang cara portfolio siri yang keempat. Okey, iaitu bahagian cara membuat jumlah fi'liyah. Okey, menggunakan kata nama yang diberi. Okey, jadi kemarin kita sudah tengok macam mana cara membuat jumlah ismiyah. Okey, yang mana jumlah ismiyah ni saya ajar yang paling ringkas, iaitu kata nama bertemu dengan kata nama. Okey, tapi sebenarnya ada satu lagi bentuk yang saya tidak ajar kemarin, iaitu kata nama dengan kata kerja. Okey, kabarnya adalah kata kerja ini adalah pentinglah sebenarnya sebelum saya masuk pada jumlah fi'liyah. Okey, sebab dia ada perubahan yang sangat penting. Okey, macam mana perubahan dia? Okey, sekarang kita tengok macam mana cara dia. Okey, kita buka dulu. Dekat mana sudah? Okey, kita buka ruangan kosong. Okey, jadi salah satu cara membuat ayat yang bermula dengan jumlah ismiyah, saya tulis JI sahaja. Okey, JI jumlah ismiyah. Okey, iaitu al-ismu jumpa dengan fi'lun. Okey, sebenarnya ini kita akan jelaskan lebih lanjut pada siri bahagian kata kerja lah. Tapi sebab kita sudah berjumpa dekat sini, kita terangkan sedikit perbezaan dia. Okey, kalau kita meletakkan kata nama, okey, contohnya al-mu'allimu, seorang guru. Okey, seorang guru. Okey, dua orang, al-mu'allimani. Okey, kalau kita mulakan dengan kata nama, sebaiknya kita mulakan dengan kata nama kas. Okey, dengan al-mu'allimuna. Okey, sekejap. Okey, contohnya saya menggunakan kata kerja dakhala, artinya dia telah masuk. Okey, al-mu'allimu, kalau satu orang, okey, dia akan menggunakan dakhala. Dua orang, dakhala. Okey, tiga orang, dakhalu. Ini perubahan dalam kata kerja fi'lul madi yang telah berlaku. Okey, kalau perempuan pula, al-mu'allimatu. Okey, al-mu'allimatu. Okey, al-mu'allimatani. Al-mu'allimatu. Okey, untuk perempuan dia berubah lagi, dia menjadi dakhalat, dakhalata, dakhalna. Okey, ada silap sedikit. Okey, dakhalna.
Okey, ini sekiranya ayat yang bermula dengan kata nama. Ayat yang bermula dengan kata nama ataupun jumlah ismiyah yang mana khabarnya adalah kata kerja. Kita ceritakan kelakuan guru itu. Okey, seorang guru itu dia telah masuk. Ayat tak lengkap ni sebenarnya, kena terangkan masuk apa, di mana kan. Okey, tapi tak apalah, sebagai contoh sahaja. Muallimani dakhala, dua orang guru itu mereka telah masuk. Al muallimuna dakhalu, para guru-guru lelaki itu mereka semua telah masuk. Okey, jadi kalau kita nak buat ayat ini kepada jumlah fi'liyah, macam mana cara dia? Okey, cara dia, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah fi'liyah. Okey, kalau kita tengok jumlah fi'liyah, dia ada perkataan fi'liyah, artinya bermula dengan fi'lun, iaitu kata kerja. Okey. Jadi sepatutnya ni dakhala, dakhalu, dakhalat, dakhalata, dakhalna ini akan bertukar tempat, berada di depan. Okey. Tapi di sini ada sedikit perbezaan, yang mana untuk ayat yang bermula dengan kata nama, dengan kata kerja, dia hanya tukar jantina sahaja, tidak bertukar kata kerja dia mengikut bilangan. Maksud saya dia akan kekal menggunakan, saya tukar warna biru. Kekal yang lelaki semuanya akan menggunakan dakhalat sahaja, dan perempuan hanya kekal menggunakan dakhalat sahaja. Maksud saya, dakhala al-muallimu, dakhala al-muallimani, dakhala al-muallimuna. Sama juga dengan yang perempuan, dakhalat muallimatu, dakhalat al-muallimatani, dakhalat al-muallimatu. Ini perbezaan antara kata kerja, ayat mula dengan kata kerja, dengan ayat yang bermula dengan kata nama. Kalau ayat yang bermula dengan kata nama, saya ulang sekali lagi. Kalau dia bermula dengan kata nama, kata kerja itu ikut, dia ikut jantina, dan juga yang kedua dia ikut bilangan. Kalau dia bermula dengan kata nama, dengan kata kerja, jumlah fi'liyah, dia hanya ikut jantina sahaja. Jantina ni untuk, maksud saya, bilangan satu sahaja. Bilangan yang apa? Bilangan pembuat dia tu dia tak ikut. Cara membuat jumlah fi'liyah ini, pertamanya fi'lun berada di depan. Kemudian fa'ilun selepasnya. Fa'ilun ini iaitu pembuat fi'lun, kerja dia, perbuatan dia. Fa'ilun pembuat dia. Nak lengkap, dia ada satu lagi, nama dia maf'ulun, yang kena buat. Tapi untuk di sini cukup sahaja kalau kamu buat sampai fa'ilun sahaja. Fi'lun dengan fa'ilun sahaja saya nak. Sebagai contoh, sebagai contoh. Tapi kalau nak lengkap tiga-tiga tak ada masalah, boleh je, tak ada masalah.
Sebagai contoh yang tadi saya dah tukar. Mudah saja sebab dia ayat yang dengan menggunakan kata nama kan, berkait dengan orang, kita menggunakan dakhala. Okey, lelaki dakhala. Dakhala siapa? Okey, mu'allimu. Al-mu'allimu. Okey, fa'ilun ini mesti kata nama, ismun. Ini pun maf'ulun juga adalah kata nama. Okey. Mu'allimu. Al-mu'allimani. Al-mu'allimuna. Begitu sahaja. Okey, kalau perempuan dakhalat. Okey, dakhalat siapa? Al-mu'allimatu. Al-mu'allimatani dan al-mu'allimatu. Okey, begitu sahaja. Okey. Tapi kalau untuk benda macam mana? Untuk benda. Okey, kita carilah kata kerja yang sesuai. Sebagai contoh, okey, ni contoh yang paling mudah, kita menggunakan kata kerja dengan fa'il sekalilah untuk benda ni. Kita jadikan ia sebagai mangsa, iaitu maf'ul. Cuma kena ingat, kalau fa'il baris depan, okey, maf'ul baris atas. Okey, sebagai contoh, ra'aitu. Aku telah lihat. Okey, gunakan saja perkataan ini, ra'aitu. Aku telah melihat Raqman, 1 nombor. Kalau 2 nombor, ra'aitu Raqmaini. Dekat sini ada sedikit makluman. Kalau dia ada Raqmaini, kalau dia menjadi mangsa untuk 2, dia akan jadi aini. Tapi kalau dia banyak, sepatutnya arqam kan, ra'aitu arqamin. Arqaman. Tapi kalau untuk orang sebenarnya, macam mu'allimun, dia akan jadi mu'alliman. Tertinggal huruf. Okey, mu'allimun jadi mu'alliman. Okey, 2 orang, mu'allimaini. Okey, kalau banyak dia akan jadi mu'allimina. Okey, ini ada bezalah sedikit. Yang perempuan tak ada masalah. Okey, cuma untuk yang lelaki lah dengan yang bilangan 2. Okey, iaitu perubahan dia, kalau alif nun
akan menjadi ni akan jadi aini. Aini. Kalau ona, ona, dia akan menjadi ina. Ini beza dia. Kalau menjadi mangsa, 2 dan 3 ke atas. Perempuan pun sama. Perempuan dia akan jadi muallimataini dan juga muallimati. Yang beza dia, yang perempuan, kalau perempuan tu akan menjadi ti. Itu sahaja. Agak sesak sikit nota ini, tapi tak apa. Itulah cara untuk membuat. Jadi saya buat contohlah kat sini macam mana saya tulis jawapan dia. Kalau berkait dengan benda lah, menggunakan perkataan ra'aitu. Rakman. Aku melihat 1 nombor. 2 nombor. Ra'aitu rakmaini. Dekat sini dia tiada jamak muzakkar salim. Kita buat yang perempuan. Sebabkan apa, dekat sini kita kekalkan kata kerja dengan pembuat dia, iaitu saya yang lihat, saya telah melihat. Kita kekalkan sahaja ra'aitu ini. Ra'aitu qaryatan. Aku melihat sebuah kampung. Ini ra'aitu qaryataini. Yang kat sini sama juga. Ra'aitu qaryati. Dekat sini dia kembalilah. Ra'aitu arqaman. Silap. Mim dia kalau ada baris atas tanwin, dia berakhir dengan alif lah. Arqaman. Kalau qura ni tak perlulah. Ra'aitu qura, sebab dia berakhir dengan huruf ilah, huruf yang cacat, jadi tak ada baris lah kat ujung dia. Kita biar je ra'aitu qura. Itu sahaja untuk video kali ini. Semoga kamu semua dapat membuatlah ayat yang bermula dengan kata kerja ini. Kalau ada sebarang persoalan, boleh tanya di ruang komen di bawah lah. Sekian, terima kasih.